Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdin bin Usni. Saya seorang pelajar OUM dari Ladatu Learning Center. Video ini membentangkan komunikasi antara budaya di Malaysia. Sebagai makhluk sosial, manusia sentiasa menginginkan hubungan dengan manusia lain. Tujuan hubungan ini adalah untuk mengelakkan diri manusia itu sendiri terasing daripada kumpulan masyarakat yang sememangnya secara fitrah naluri saling bergantungan antara satu sama lain. Jelasnya, manusia kurang atau tidak sama sekali berhubungan dan berkomunikasi sesama sendiri akan menyebabkan individu yang terisolisasi menghadapi tekanan mental atau masalah jiwa yang tidak seimbang. Definisi komunikasi: berbagai takrifan dan pendefinisikan yang wujud dalam bidang komunikasi oleh kerana kepentingannya dalam memperkembangkan sesebuah bidang ilmu. Yang lain kajian mendapati bahawa takrif komunikasi itu sendiri hadir dalam berbagai konteks mengikuti bidang kepakaran tokoh yang mengkajinya, umpamanya komunikasi melalui pemahaman psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu linguistik, kewartawanan dan sebagainya. Sememangnya banyak sarjana yang meneliti aspek komunikasi serta menghasilkan takrifan yang berbeza antara satu sama lain. Kebersamaan istilah komunikasi berpangkal daripada perkataan Latin communis yang membawa erti membuat kebersamaan atau membangunkan kebersamaan antara dua manusia atau lebih. Komunikasi juga berasal dari kata dasar bahasa Latin, iaitu communico, yang membawa maksud memberi. Definisi budaya. Budaya amnya ditakrifkan sebagai cara hidup manusia dan tingkah laku manusia dalam sesebuah kelompok yang tertentu. Idea ini menjelaskan bahawa sesebuah kumpulan manusia atau sebuah kelompok masyarakat tersebut boleh dibezakan melalui antara pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Melayu merupakan kaum terbesar dengan membentuk 54% daripada penduduk Malaysia. Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Cina pula mewakili 25 daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat Semenanjung. Kebanyakan kaum Cina beragama Buddha, Theosmi atau Kristian. Bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese dan Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. India pula membentuk 7.5% dari populasi. Kebanyakan beragama Hindu bertutur Tamil, Malayalam dan Hindi. Selain itu, terdapat juga kaum Sikh, Serani atau Eurasian dan kaum Bumiputra lain. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Malaysia, tetapi bahasa Inggeris juga digunakan untuk perniagaan. Kaum Bumiputra terbesar di Sarawak ialah Iban, dan dengan 600,000 orang, mereka tinggal di Rumah Panjang dan Semenanjung, menetap di sepanjang Sungai Ranjang dan Sungai Lumpar. Orang Bidayu pula seramai 1,700,000 orang tinggal
di barat daya Sarawak. Orang asli 1400 tinggal di Semenanjung, Malaysia. Dahulu mereka merupakan pengumpul hasil hutan, hidup berpindah rendah dan bercucuk tanam, tetapi kini sudah berserap ke dalam kehidupan moden Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka kekal sebagai komunitas etnik yang mempunyai pendapatan terendah berbanding kumpulan etnik yang lain. Kemungkinannya ini disebabkan sistem ekonomi mereka yang tidak bergantung kepada wang tunai, contohnya makanan dan rumah sebagai dasar dari keluaran. Hutan tak perlu beli. Bagaimanapun, pihak kerajaan menawarkan peluang pelajar yang sama rata dan ada di antara mereka jawatan profesional seperti doktor. Kepentingan komunikasi antara budaya. Komunikasi melibatkan dua pihak yang saling bertukar maklumat dan pengalaman. Jika dihubungkan dengan konteks komunikasi antara budaya adalah menjadi keperluan kepada para pengkajian untuk meneliti fungsi serta peranan komunikasi tersebut. Pertamanya adalah atas faktor pengijaraan dan imigrasi. Pengijaran masyarakat di seluruh dunia sekarang ini semakin kerap berlaku. Senario itu melibatkan perjalanan sebuah kelompok masyarakat di sebuah negara ke sebuah negara yang lain atau dari satu benua ke satu benua yang lain. Berhijrah ke lokasi yang lain sememangnya mempunyai keunikan yang tersendiri di samping mengambil peluang untuk meningkatkan ekonomi. Pengalaman negatif berkomunikasi antara budaya dan bagaimana mengendalikannya. Stereotype, labeling, dan prejudice ketika berkomunikasi perlu difahamkan bahawa proses tersebut melibatkan dua pihak utama untuk menerapkan kelangsungan hidup dan keperluan untuk mengadaptasi kehidupan dengan keadaan persekitaran. Jika dilihat dalam konteks masyarakat pula, budaya yang sememangnya mempunyai kelainan yang tersendiri. Walau bagaimanapun, ketika proses tersebut berlangsung, manusia tidak akan lepas daripada tiga perkara utama seringkali menghalang proses komunikasi. Tiga elemen tersebut berlaku secara tidak langsung ketika proses komunikasi dilakukan, dan kebiasaannya berlaku atau faktor persekitaran membentuk keadaan tersebut. Tiga elemen kebiasaan berlaku, faktor persekitaran membentuk keadaan tersebut. Tiga elemen tersebut daripada konsep stereotip, penlabelan dan prejudis. Stereotip merupakan tanggapan atau persepsi seorang individu atau sebuah masyarakat terhadap sebuah kumpulan atau budaya yang lain. Tanggapan atau persepsi ini tidak diubah atau sememangnya sudah menjadi dasar kepada pemikiran sebuah masyarakat sebelum memulakan melakukan komunikasi dengan kumpulan atau kelompok budaya lain selain daripada budaya tersendiri. Umpama, sebelum komunikasi, individu lazimnya akan bertindak dengan membentuk persepsi terhadap individu yang ingin dijadikan rakan komunikasi. Tanggapan atau persepsi dan dibina ini lazimnya dibuat berdasarkan keadaan semasa rakan bicara tersebut atas melalui pengalaman yang dimiliki oleh penemu bicara. Pelabelan pula adalah sebuah keadaan yang mana masyarakat atau individu tersebut meletakkan persepsi dan tanggapan mereka itu sebagai suatu kekal atau menjadi simbol kepada mereka sebuah komunikasi dengan kelompok tersebut. Label, simbol atau tanda yang diberikan kepada kelompok tersebut terus menjadi rujukan kepada penemu bicara setiap kali ingin memulakan komunikasi dengan kumpulan tersebut. Konsep prejudis pula menjelaskan bahawa dalam setengah masyarakat akan wujud rasa tidak suka atau kurang senang dengan cara atau budaya sebuah masyarakat lain. Perkara jelas akan menganggap proses komunikasi antara budaya kerana lazimnya sifat atau ketidaksenang ini hadir kerana berlaku percanggahan antara budaya yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Lazimnya masyarakat tidak akan menunjukkan rasa ketidakselesaan tersebut ketika proses komunikasi kerana bimbang
akan menjelaskan hubungan antara budaya, namun terdapat juga kumpulan individu yang bertindak menyuarakan kurang selesa terhadap dengan cara tertib dan sopan atas alasan yang menjamin keberkesanan proses komunikasi serta wujud persepahaman antara dua pihak tersebut. Konsep stereotip, pelabelan, dan prejudis dapat dijelaskan dengan menghubungkan komunikasi dan budaya, misalnya dalam konteks masyarakat Malaysia sendiri. Pandangan atau persepsi masyarakat Melayu, Cina, dan India terhadap budaya masing-masing sememangnya sudah lama terbentuk atas faktor kesan pemerintahan zaman dahulu. Contohnya dapat dilihat apabila penjajah British pada zaman dahulu mengamalkan dasar pecah dan perintah dalam sistem pentakbiran, menunjukkan wujud stereotip yang jelas terhadap ketiga kelompok masyarakat tersebut. Pada zaman pemerintahan tersebut, masyarakat Cina, India, dan Melayu telah dipisahkan atau dibahagikan mengikut keperluan ekonomi pemerintah British. Umpama masyarakat Melayu telah dipaksa untuk tinggal di kawasan sawah dan di pesisir pantai, manakala kawan Cina lebih dominan dengan menguasai aktiviti perniagaan, dan kaum India pula menguasai kawasan estet-estet getah dan aktiviti peladangan. Keadaan tersebut jelasnya telah membentuk persepsi dan stereotip yang kekal dalam minda semua masyarakat terhadap budaya lain. Kesimpulannya, komunikasi amat penting dalam kehidupan syarian, dan komunikasi juga berfungsi dalam masyarakat menyatukan masyarakat. Komunikasi dan budaya perlu seiring bagi menjamin keberkesanan maklumat, di mana pendapat mendapat input jelas dan paham mengenai perihal yang disampaikan melalui komunikasi daripada pengantar komunikasi, yang akan menyebabkan informasi atau maklumat dapat diperoleh dengan berkesan dan tepat. Walaupun pelbagai budaya diketengahkan, setiap budaya memiliki cara berbeza untuk berkomunikasi. Hal ini telah menimbulkan pelbagai halangan untuk berkomunikasi dalam sesuatu penyampaian maklumat atau interaksi. Maka cara yang berkesan perlu diambil bagi mendapat komunikasi yang berkesan. Setiap lapisan masyarakat perlulah mengetahui serta mempelajari budaya lain selain daripada budaya sendiri. Hal ini demikian kerana jika budaya lain dipelajari sedikit sebanyak, kita dapat mengetahui cara untuk berkomunikasi dengan baik tanpa melukakan hati si pendengar atau penerima tersebut. Hubungan dua budaya yang berbeza perlu dieratkan dengan cara berkomunikasi, kerana melalui komunikasi maklumat dapat diperoleh dan disebarkan dengan lebih meluas. Di samping itu, mempelajari budaya dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum amnya. Jelaslah bahawa budaya dan komunikasi merupakan dua elemen yang penting dan saling berkait. Bagi mendapat komunikasi yang berkesan, setiap orang perlulah mempelajari ilmu komunikasi antara budaya bagi memperoleh hubungan yang baik secara langsung, dapat mengekalkan identiti budaya masing-masing. Sekian, terima kasih.